على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kehadrat Allah karena masih lagi diberi kesempatan untuk kita sama-sama mendengar sedikit pengajian ataupun perbincangan tentang ilmu. Kita juga bersyukur karena Allah masih lagi memanjangkan umur kita, dan sisa-sisa yang masih berbaki ini kita gunakan untuk perkara-perkara yang memberi faedah dan manfaat untuk dunia dan juga akhirat kita. Jadi malam ini tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu bapak yang dimuliakan Allah, kita sambung pengajian kita muka surat 11 di bawah tajuk kepentingan ilmu tasawuf, ahamiyatut tasawuf. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala syekhina Abdul Qadir Isa rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain, amin. Syekh menyebut seperti mana yang kita dengar pada minggu lepas. Kata Syekh, bila manusia mempunyai penyakit hati, inilah yang menyebabkan manusia semakin hari semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Syekh bagi tahu kita, sekiranya hati kita tidak bersih, hati kita dipenuhi oleh noda dunia, aghyar namanya. Ya, istilah tasawuf dipanggil aghyar. Maknanya benda lain selain daripada Allah ada di dalam hati kita. Maka perkara ini menyebabkan manusia jauh daripada Allah. Bila jauh daripada Allah, jauhlah daripada syurga Allah. Jadi macam mana kita nak masuk syurga? Kerana hati kita dipenuhi dengan dosa, ya, maksiat batin. Jadi pada malam ini kita nak tengok pula. Setelah kita tengok pada minggu lepas Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah, tidak masuk syurga, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr, sesiapa yang ada di dalam hati dia sifat takabur walaupun sebesar zarah. Nabi kata la yadkhulul jannah, tak akan masuk syurga. Ini yang ulama-ulama tasawuf ambil berat, ya, pentingnya. Syekh sebut di sini qala al-muallif, sambungan, kadang-kadang sesetengah daripada keaiban seseorang itu tersembunyi bagi diri dia. Aib yang ada pada diri kita ini kadang-kadang kita tak nampak, ada juga masa kita nampak. Syekh kata kadang-kadang penyakit batin ini, keaiban hati ini kadang-kadang tak nampak pada tuan dia. Biasa kita tengok kalau orang tidak ikhlas, kita sebut si fulan bin si fulan ini riya, jelas nampak. Bagi orang lain penyakit itu nampak, tapi bagi tuan mempunyai penyakit kebanyakannya terselindung. Kata ulama, aibun bada bayinan, aib itu jelas, ketara, zahir, lakinnahu statara, akan tetapi dia tersembunyi. Jelas bagi siapa? Bagi orang lain memang nampak ketara, kita riya, kita angkuh, kita takabur, kita minta puji. Tapi bagi diri kita, lakinnahu statara, bagi diri kita dia tersembunyi, kita tak nampak. Tak nampak keaiban diri sendiri. Kalau bagi ulama-ulama tasawuf, dia kata beruntung bagi manusia yang nampak keaiban diri sendiri berbanding keaiban orang lain. Beruntung bagi sesiapa yang nampak aib diri sendiri berbanding dengan tengok nampak aib orang lain.
kita biasa dalam hidup kita kadang-kadang jaga tepi kain orang itu lebih kita minat berbanding jaga tepi kain sendiri. Ini yang masalah. Masalah ini yang nak diperbetulkan di dalam mempelajari ilmu tasawuf. Syekh kata, penyakit hati terlalu halus menyebabkan dia menganggap diri sudah cukup sempurna. Penyakit hati ini memang tak nampak. Ria kadang-kadang daripada kecil sampai tua tetap juga ada ria. Umur 40, umur 60 masih lagi takabur, bangga diri. Daripada mana kita tahu dia takabur? Daripada mana kita tahu dia bangga diri? Daripada percakapan dia, daripada perbuatan dia, daripada segala-gala tindak tanduk dia, kita tahu bahawa, bahkan semua orang tahu bahawa si fulan ni bangga diri dia. Jangan ikutlah kalau bab tu. Orang sebut daripada mana? Daripada mula dia akil balik sudah ada sifat-sifat bangga diri pada diri dia. Sampailah ketua. Kenapa sifat ini tidak boleh hilang, tuan-tuan? Sebabnya tidak mempelajari ilmu kebatinan, ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu hati. Jadi Syekh kata penyakit hati terlalu halus menyebabkan dia menganggap diri sudah cukup sempurna, sedangkan dia terlalu jauh daripada apa yang disangka mind shock sendiri. Kita rasa kita dengan Allah Subhanahu wa taala bukan main hebat sudah, tuan-tuan. Tapi bila Allah nilai kita, bila diletak pada neraca agama, rupa-rupanya kita semakin hari semakin jauh daripada apa yang kita sangka. Ini rugilah kita, rugi. Jadi ulama kata justru dia tanya kita, apakah jalan untuk menampakkan penyakit-penyakit itu? Nak tengok penyakit itu macam mana cara dia? Nak tengok penyakit yang halus, nak tengok penyakit yang tersembunyi, apa cara dia? Pertama. Yang kedua, bagaimana cara dia? Bagaimana cara nak kenal penyakit-penyakit hati ni? Kena berubat dengan doktor hati, tuan-tuan. Kalau kita ada penyakit jantung, tiba-tiba kita pergi cek dengan doktor yang pakar dalam bidang kudis, susah dia nak cerita kepada kita. Sebab dia pakar dalam penyakit kulit. Yang di dalam ini dia tak pakar. Jadi kita kena jumpa dengan murabbi mursyid. Murabbi mursyid inilah pakar dalam masalah penyakit hati. Dan apakah pula jalan amali, jalan praktikal yang bila mana kita belajar dia, kita lalui jalan ini, dia boleh membersihkan hati kita daripada sebarang penyakit yang kecil yang tercela di sisi agama. Tujuannya apa? Untuk kita mengubah, untuk kita bagi makjun kepada hati kita. Jadi apa caranya, apa jalannya? Untuk melepaskan diri daripada penyakit-penyakit ria, angkuh, takabur yang tersembunyi tadi. Jadi jawab Syekh, sesungguhnya tasawuflah merupakan ilmu yang khusus untuk mengubat hati. Tasawuf, ilmu yang khusus boleh baiki hati manusia sekiranya ada penyakit. Mensucikan jiwa serta melepaskan diri daripada segala sifat kekurangan. Dia boleh cuci jiwa kita, dia boleh bersih hati kita. Nabi kata hati berkarat. Al-qalbu yasda kama yasda'ul hadid. Hati berkarat seperti mana berkaratnya besi. Fa inna dzikra jilauha. Zikir itu adalah penggilat kepada hati. Jadi nak bersih hati, banyak-banyak berzikir, ikut jalan yang dilalui oleh ulama-ulama sufi, ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama tarikat. Sebab itu ilmu tasawuf ini penting, ilmu hati ini penting, ilmu akhlak batin ini penting. Nak bagi tahu situ. Sebab kita bincang tajuk pada malam ini siri yang terakhir dah, saya rasa siri yang keempat. Kita dah ada 3 siri pertemuan pada sebelum ini. Jadi ini saya rasa last, Ulama kata tasawuflah merupakan ilmu khusus untuk mengobati hati. Jadi kalau kita sakit,
kita melibatkan buah pinggang, kita jumpa pakar buah pinggang. Kalau tak ada di Malaysia, ada orang kaya sanggup lagi pergi ke luar negara mencari pakar perubatan di dalam bidang-bidang yang dia sakit. Di mana manusia yang sakit jiwa, sakit hati, sakit dengan penyakit-penyakit yang kotor, kita dapati mereka sanggup bermusafir, mereka sanggup membayar dengan jumlah yang begitu tinggi untuk memperbaiki jiwa. Terlalu jarang manusia yang sanggup. Tapi kita tahu bahawa ilmu tasawuf ini ilmu fardu ain. Maknanya di sini manusia sanggup memperbaiki tubuh badan yang akhir sekali dimakan oleh ulat tanah berbanding dengan manusia memperbaiki hati yang akhirnya menjadi tempat Allah pandang, Allah tengok, Allah nilai di akhirat. Maknanya jauh penilaian manusia berbanding penilaian agama, tuan-tuan. Ya? Jadi ilmu ini sangat-sangat penting kata ulama. Tentang faedah dan kepentingan tasawuf, Ibnu Zakwal, Syekh Ibnu Zakwal sebut ilmun bihi tasfiyatul bawatin. Dia terjemahkan sikit apa maksud ilmu tasawuf. Ilmun, satu ilmu bihi tasfiyatul bawatin. Dengan mempelajari ilmu ini kita dapat membersihkan batin kita. Min kadaratin nafsi fil mawatin, daripada segala kekotoran jiwa dalam semua situasi. Masa kita di rumah tak nak hati kita jadi kotor, masa kita bekerja tak nak hati kita jadi kotor. Semuanya mencari kebersihan jiwa di dalam semua bidang kehidupan kita, dalam semua tindak tanduk kita. Ini maksudnya ilmu tasawuf. Tasawuf ni satu ilmu. Ilmun kata Syekh, bukannya zikir saja tasawuf, bukannya bai'ah saja tasawuf. Bukannya bila ambil bai'ah terhenti setakat itu dikira tasawuf sudah. Tidak, kata Syekh, ilmun. Tasawuf ni adalah satu ilmu. Bila kita belajar ilmu ini, maka kita tahu cara-cara tasfiyatul bawatin untuk membersihkan jiwa kita. Macam mana cara nak membersihkan jiwa kita? Jadi perlu kepada guru-guru yang mursyid, pemandu-pemandu yang mursyid. Qad salakat tariqa thumma ada. Guru yang mursyid ini telah pun melalui jalan tersebut daripada A sampai Z, yang menelusuri jalan untuk memperbaiki jiwa, membersihkan hati, menyucikan pribadi daripada sifat-sifat yang keji. Thumma ada, kemudian dibalik pula. Liyukhbiral qauma bimastafada. Tujuan dia untuk memberi faedah kepada umat manusia, untuk memberi faedah kepada anak-anak murid dia bimastafada, dengan faedah yang dia perolehi sepanjang musafir dia, sepanjang perjalanan dia menuju Allah Subhanahu wa taala, sepanjang suluk yang dilalui oleh mereka. Kemudian bila mereka balik, mereka akan memberi panduan kepada orang lain. Macam jalan nak pergi KK, kita nak pergi KK, kita nak raba-raba sendiri. Kalau sampai, alhamdulillah. Kalau tak sampai, tuan-tuan, maknanya sesat. Ya? Kalau ada guide, pemandu, mungkin kita boleh sampai dalam 8 jam, 9 jam. Sebab jalan yang dilalui, guide tu dah tahu dah di mana ada RNR, di mana nak sembahyang zuhur. Kalau malam di sini, sampai di sana sempat tak sempat sembahyang subuh. Ataupun kita berada, masuk waktu subuh berada di tengah hutan. Jadi kalau ada guide senang, dalam masa 9 jam, 8 jam, 10 jam boleh sampai. Tapi kalau tak ada pemandu laluan, pemandu jalan, mungkin kita akan sampai juga, tapi memakan masa yang begitu lama. Silap-silap masuk Sandakan dulu, lepas tu keluar balik, lepas tu lalui jalan yang betul, lepas tu pergi Ranau, masuk pusing Bandar Ranau, lepas tu nak sampai ke KK lambat. Halangan-halangan di tengah jalan tu banyak untuk kita harungi. Tapi bila kita ada pemandu yang mursyid, qad salakat tariqa thumma ada, dia telah lalui jalan-jalan itu, dia tahu dah di mana selok-beloknya. Yukhbiral qauma bimastafada. Kemudian dia kembali ke pangkal jalan untuk memberitahu anak-anak murid dia tentang apa yang diperolehi daripada sucinya hati dia, dan dia hidup bersama Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan yang begitu gembira di dunia lagi sebelum sampai hari akhirat. Sebab itulah kita tengok orang-orang sufi, jiwa dia bersih, hidup dengan begitu gembira sekali di dunia.
Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut waliman khafa maqama rabbih jannatan. Waliman khafa, bagi sesiapa yang takut pada Allah, maqama rabbih, dengan pertemuan berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jannatan. 2 syurga dia dapat. Syurga ni tempat bergembira tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu apa? Jannatul ma'arif fid dunya, syurga ma'rifah di dunia. Dia rasa diri dia ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala, dia rasa seronok. Jannatul ma'arif fid dunya, di dunia dia dapat syurga ma'rifah, kenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar kenal. Dia rasa gembira hati dia, dia rasa ceria hidup dia. Dia tidak menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Hati dia bersih sudah daripada sifat-sifat yang tercela. Wa jannatuz zakharif fil akhirah, dan syurga perhiasan dia akan dapat bila di hari akhirat. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, sesiapa yang takut kepada pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia dapat 2 syurga. Syurga dunia dia dapat, syurga akhirat dia dapat. Syurga dunia syurga ma'rifah, syurga akhirat syurga perhiasan. Jannatul ma'arif wa jannatuz zakharif, satu perhiasan di hari akhirat, satu lagi syurga ma'rifah di dunia. Dia dapat dua-dua. Jadi untung orang yang begini tuan-tuan. Di dunia dia hidup gembira, di hari akhirat lebih-lebih lagi. Al-Allamah Syekh Al-Manjuri dalam menerangkan bait syair yang kita sebut tadi, yang kita baca tadi, dia kata at-tasawuf ialah ilmu. At-tasawuf ilmun. Tasawuf ini satu ilmu yu'rafu bihi kaifiyatu tasfiyatil bawatin, yang bila kita belajar ilmu tasawuf ini, kita akan tahu apa? Cara kaifiyatu tasfiyatil bawatin, cara kita nak membersihkan batin kita. Bila belajar tasawuf, kita kenal jalan, kita kenal cara, kita kenal ubat bagi hati. Ubat min kadaratin nafas, daripada segala kekeruhan jiwa, daripada segala kecacatan jiwa, daripada segala keaiban hati. Bila kita belajar, kita tahu. Jadi ilmu ini bila belajar untuk amal, kalau tak amal rugi, ya. Al-ilmu bila amalin kasyajar bila thamar. Ilmu tanpa amal umpama pokok tanpa buah. Kita tanam durian tuan-tuan, ibu-ibu bapa, tanam pokok durian, tujuan dia nak makan buah, tiba-tiba tak ada buah, la faidata fihi, tak ada faedah. Tunggu 7-8 tahun, 10 tahun, tiba-tiba tak berbuah. Tengok-tengok pokok durian tu jantan, sekejap lagi kena tebang. Sebab apa? Sebab kita tanam pokok untuk dapat hasil, nak makan buah dia, tiba-tiba tak berbuah, tak ada faedah. Al-ilmu bila amal kasyajar bila thamar. Ilmu tanpa amal umpama pokok tanpa buah. Wa kasahab bila matar, seumpama awan mendung hitam, kita tunggu dia turun hujan. Sebab apa? Bila awan hitam ini tanda dia nak turun hujan, tapi lama-lama kita tunggu bila matar, tak ada rupanya hujan, tak ada faedah awan mendung. Sebab awan mendung ni biasa yang dinanti-nantikan adalah hujan. La faidata fihi, tidak ada faedah. Jadi mempelajari ilmu tasawuf selain daripada wajib, tujuannya untuk diamalkan. Ilmu, ya. Contoh sifat-sifat itu banyak dibawa oleh Syekh Al-Allamah Al-Manjuri, termasuk juga memuliakan orang kaya kerana kekayaan yang dimiliki oleh dia. Ini merupakan penyakit hati. Dia orang Islam, bila jumpa orang kaya, dia hormat. Kerana apa? Kerana dia kaya, bukan kerana akhlak dia bagus, bukan kerana dia ni orang mukmin yang bertakwa, beriman, dia hormati. Tapi dia dihormati kerana kekayaan dia. Orang yang menghormati orang kaya kerana kekayaan dia, maknanya orang yang menghormati itu ada sejenis penyakit di dalam hati dia, penyakit batin. Betapa ramai manusia hari ini, bila orang kaya dihormati, bila orang miskin dihina-hina, ya.
Ini penyakit hati, tuan-tuan. Kita hormat dia kerana akhlak yang ada pada dia. Dia kaya ke, dia miskin ke, itu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tentukan rezeki dia. Jadi sebagai orang Islam, kita perlu menghormati muslim yang lain, walaupun dia kaya ataupun walaupun dia miskin, tak kira. Itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh kata, menghormati orang kaya kerana kekayaan dia merupakan penyakit hati. Jadi kita boleh nilai lah betapa ramai manusia yang mempunyai penyakit hati pada hari ini, ya, selain daripada apa yang kita sebut. Serta menghina orang miskin kerana kemiskinannya. Ini juga merupakan penyakit-penyakit hati yang perlu diperbaiki. Ya, orang kaya dimuliakan, orang miskin dihina. Kalau miskin dihina kerana akhlaknya jelek, ini tidak mengapa. Memang layak dihina oleh agama kerana perangainya jelek. Perangainya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menyekutukan Allah, lepas tu miskin lagi. Kadal faqru an yakuna kufran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hampir-hampir kemiskinan itu membawa kepada kekufuran. Sudahlah miskin, lepas tu perangai pula jelek. Hina, tuan-tuan. Ya? Kalau manusia hina dia pun logik, kerana agama menghina dia. Ya? Sudahlah kaya, angkuh, sombong, kedekut, menipu, macam-macam lagi. Ini layak dia dihina kerana agama menghina dia. Kita tak boleh memandang hina apa yang dimuliakan oleh agama, kita tak boleh memandang mulia apa yang dihina oleh agama, kerana dua-dua itu merupakan penyakit hati. Bila belajar tasawuf baru kita kenal. Sehinggalah sampai kepada kita berupaya mengosongkan hati daripada apa yang selain daripada Allah, yang disebut sebagai al-aghyar, istilah tasawuf. Ghair, jamak kepada ghair, yang lain maksudnya. Aghyar, aghyar ini adalah yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala, semuanya dipanggil ghair ataupun aghyar. Mengosongkan hati kita ni kita buang semua yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita letak hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja dalam hati kita. Pada saat ini, inilah baru jadi hati bersih. Bila kita boleh buat benda ini, itu namanya kita mempelajari tasawuf. Jadi mempelajari tasawuf juga bukan untuk bangga-bangga. Nah, aku belajar tasawuf sudah. Kau baru belajar sikit sudah ada perasaan riak, angkuh, takabur di dalam hati. Ini juga masalah. Kalau ikut Imam Al-Ghazali, masalah besar, bukan masalah kecil. Tok guru yang mengajar juga memberi masalah. Kenapa? Sebab dia ajar anak murid dia tasawuf, dia tak ajar anak murid dia membersihkan jiwa. Padahal tasawuf itu adalah membersihkan jiwa. Jadi anak murid dia semua riak di hadapan orang lain. Dengan guru-gurunya sekali turut sama menyumbang. Sebab apa? Sebab tidak ajar anak murid betul-betul. Tok guru pun kena juga. Minta jauh lah, ya. Sehingga juga kita dapat menghiasi jiwa dengan sifat-sifat kesempurnaan. Tadi mengosongkan diri, jiwa, hati selain daripada Allah, sehingga kita dapat menghiasi jiwa kita dengan sifat-sifat kesempurnaan. Apa yang disebut oleh Syekh adalah bermula dengan taubat, istiqamah, benar, ikhlas, zuhud dan waraq dan sebagainya. Hari ini susah dah nak tengok orang yang betul-betul zuhud. Susah dah nak tengok orang yang betul-betul waraq. Kadang-kadang sembahyang disebut waraq, padahal sembahyang wajib. Itu bukan waraq. Kadang-kadang disebut zuhud, pakai baju yang sudah lusuh, tapi baju itu dicuri. Ini bukan zuhud. Jadi kita sudah jauh menilai agama itu, menilai perbuatan manusia itu jauh daripada penilaian agama yang sebenarnya. Susah kita nak tengok manusia yang zuhud, susah kita nak tengok manusia yang waraq, dan banyak lagi aspek-aspek hati yang susah kita nak tengok pada hari ini. Tetapi walaupun susah, masih ada lagi kelompok-kelompok tertentu yang jiwanya bersih. Mereka ini la yazaluna ta'ifatun zahirina 'alal haqqi. Nabi bersabda, sentiasa ada satu golongan manusia yang mereka ni zahir-zahir, nyata-nyata berada di landasan kebenaran.
zahir dan batin, ya, akan sentiasa ada. Cuma kita kena perbetulkan niat kita untuk mencari mereka. InsyaAllah Allah akan tunjukkan kepada kita, ya. Jadi kita kena perbetulkan hati kita dulu. Qad rafadul athama wal uyuba. Ini orang tasawuf. Qad rafadul athama wal uyuba. Mereka tidak menginginkan dosa dan keaiban. Orang tasawuf tak mau dosa. Orang tasawuf tak mau sifat aib yang ada pada diri. Kalau kita ada kurang pun kita rasa macam aib. Penyakit hati ini lebih hina daripada kurang yang ada di badan zahir kita. Jadi kita rasa, kita perlu rasa lebih aib lagi bila ada penyakit hati. Jadi ulama-ulama tasawuf, orang-orang yang menelusuri jalan tasawuf tak mau, ya, rafadul atham. Mereka tidak mau ada dosa pada diri mereka. Wal uyuba, dan keaiban pun mereka tidak mau. Wa tahharul abdana wal quluba. Mereka sentiasa membersihkan tubuh badan, wal quluba, dan juga hati mereka. Tubuh badan untuk syariat, hati untuk hakikat, ya, kerana hati itulah yang Allah lihat. Wa balaghu haqiqatal iman. Mereka sampai kepada hakikat keimanan. Wa antahaju manahijal ihsan, dan mereka mengikuti jalan ihsan. Hidup kita dalam agama Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar, ya, dalam satu hadis yang panjang, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis di mana seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk di depan Nabi, tiba-tiba merapatkan kepala lutut dia kepada kepala lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini panjang. Kemudian dia tanya Nabi, "Mal iman?" Wahai Rasulullah, apa iman itu? Nabi jawab dengan rukun. Mal Islam? Dulu dia tanya, apakah Islam itu? Nabi jawab rukun Islam. Kemudian dia kata sedekah. Betul. Kemudian dia tanya Nabi, mal iman? Apakah iman itu? Nabi jawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi, sampai habis hadis. Kemudian dia kata sedekah. Dia tanya iman apa dia? Nabi jawab rukun iman yang 6 itu. Dia pun cakap betul. Lelaki yang tanya tadi. Hadis ini masyhur. Kemudian ditanya lagi, mal ihsan? Apa itu ihsan? Kemudian Nabi jawab, dia pun cakap sedekah. Betul. Sahabat-sahabat hebat. Dia tanya, kemudian Nabi jawab, kemudian dia yang cakap betul. Nabi tanya sahabat, atadruna manis sa'il? Wahai kawan-kawan aku, wahai sahabat-sahabat aku, kau tahu tak siapa yang tanya itu? Nah, sahabat-sahabat jawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu Nabi jawab, hadza Jibril. Ini adalah Jibril yang datang tanya tadi, duduk dalam majlis ramai-ramai tadi. Kemudian mari duduk dekat Nabi, kemudian tanya soalan, dia membenarkan, tanya soalan kedua, dia membenarkan, tanya soalan ketiga lagi, dia juga membenarkan. Nabi kata, hadza Jibril. Ini adalah Jibril. Atakum, dia datang kepada kamu, duduk dalam majlis kamu, tanya aku. Atakum yu'allimakum dinakum. Dia datang mengajar kamu tentang agama kamu. Jibril datang duduk depan Nabi di dalam khalayak sahabat-sahabat semua. Jibril tanya soalan, 3 soalan, inilah agama. Nabi kata, atakum yu'allimakum dinakum. Dia datang mengajar kamu tentang agama kamu. Agama terdiri daripada 3 benda. 1 Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Tuan-tuan, semua anak-anak kita boleh jawab bila tanya rukun Islam ada berapa? Ada 5. Lagu Piramli ada kan? Rukun Islam 5 perkara. Anak-anak kita bila jawab rukun iman ada berapa? 6. Kalau ditanya rukun ihsan ada berapa? Apa ihsan? Sedangkan dalam hadis tadi Nabi bagi tahu, atakum yu'allimakum dinakum. Datang kepada kamu untuk ajar agama kepada kamu. Agama ini terdiri daripada 3 elemen penting. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, rukun ihsan
an ta'budallah ka'annaka tarahu. Kau menyembah Allah seolah-olah kau tengok Allah. Ka'annaka, seolah-olah kau tengok Allah. Tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sekiranya kamu tidak dapat melihat Allah, dan memang di dunia tidak dapat lihat Allah, di hari akhirat boleh. Fa innahu yaraka. Kau kena yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala tengok kau. Buat ibadat sampai tahap ini, sampai kepada maqam al-ihsan. Sekarang ini Islam, alhamdulillah. Ihsan iman pula macam mana? Ihsan belum tentu. Kalau bulatan, tuan-tuan, bulatan yang paling besar sekali Islam. Siapa yang mengucap dua kalimah syahadah, dia berada dalam bulatan Islam. Kemudian iman ni semakin kecil. Bulatan yang kecil berada di dalam bulatan yang besar tadi. Orang Islam ramai yang tidak sempurna imannya, dikira sebagai tidak beriman. Ya, dia disebut Muslim, tapi dosa zahir dia buat, dosa batin dia buat. Mencuri dia mencuri, lepas tu riak pun dia riak juga bila buat amalan elok. Ini Muslim, tapi adakah dia mukmin? Tidak. Orang mukmin dia yakin dengan Allah, yakin dengan hari akhirat, yakin dengan apa? Azab kubur dan sebagainya yang melibatkan keimanan. Dia bulatan dia lebih kecil lagi. Kemudian ihsan macam mana? Ada lagi bulatan kecil, paling kecil yang berada di dalam bulatan iman tadi. Jadi inilah yang disaring oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilalui oleh ulama-ulama tasawuf. Wa balaghu haqiqatal iman. Mereka mencapai tahap keimanan. Wa antahaju manahijal ihsan, dan mereka menelusuri jalan metod al-ihsan. Sembah Allah tadi seolah-olah tengok Allah, nampak Allah. Ada ke perasaan kita bila sembahyang terasa macam kita melihat Allah Subhanahu wa taala? Ini martabat nombor 1. Martabat nombor 2, tuan-tuan, bila kita tak sampai tahap kita sembah Allah, kita tengok Allah, kita kena yakin kepada level yang di bawah sikit, martabatnya nombor 2. Kena yakin Allah tengok kita. Kalau tak yakin Allah tengok kita, basirun, Allah maha melihat, tauhidnya maknanya rosak iman kita. Tasawuf dia ada kaitan secara langsung dengan tauhid. Bukan tasawuf sekiranya tidak bertauhidkan kepada Allah yang Esa. Maknanya hati kita terlalu lemah. Sembahyang, tapi tak boleh melihat Allah Subhanahu wa taala seolah-olah sembahyang melihat Allah. Yakin Allah tengok kita pun tak yakin. Di mana tauhid kita kepada Allah? Rosak. Nah, ini tasawuf. Maknanya ulama-ulama tasawuf, ahli-ahli suluk di dalam ilmu tasawuf menelusuri jalan ini sampai dia menjadikan metod al-ihsan itu sebagai laluan untuk dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tengok betapa tinggi, betapa mulianya golongan yang mempelajari ilmu tasawuf. Ya, wajib, ya. Di samping ibadat anggota dan harta benda, tasawuf turut mengambil berat tentang aspek hati. Ibadat harta benda pun ada, ibadat anggota pun ada, ibadat hati pun ada. Semuanya digabungkan di dalam ilmu kebatinan di dalam Islam, ilmu tasawuf kita panggil. Ya, sebab kita belajar sebelum ini, tak boleh kita bertasawuf kemudian kita tinggal tauhid, kita tinggal fiqh, rosak, ya, semuanya rosak. Dia kata lagi muka surat 14 perenggan yang kedua, dari sini Syekh kata nampak zahir, nampak jelas kepentingan serta faedah tasawuf. Jelas kepada kita bahawa ia adalah ruh Islam dan hati Islam yang berdenyut hidup. Bila kita belajar tasawuf, barulah Islam yang ada pada kita ini ada ruh, bukan sekadar kerangka sahaja. Jadi yang sebelum ini kita dengar Nabi SAW bagi tahu, innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada tubuh badan kita dan tidak juga kepada rupa paras kita, walakin yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi yang Allah pandang, yang Allah tengok adalah hati kita. Betul, ya? Hati yang perlu dibersihkan.
Jadi Syekh kata, umat Islam tidak terjebak ke lembah keruntuhan, lembah kehinaan, ke lembah kelemahan, kecuali setelah mereka kehilangan ruh Islam dan jauhar termata kepada agama Islam. Sebab apa umat Islam semakin hari semakin hina, semakin hina, semakin hina, semakin ditindas, semakin ditindas, semakin ditindas, semakin hina kerana mereka menghinakan diri sendiri. Mereka jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tinggal ruh agama Islam. Jadi macam mana nak ada jasad mereka nak berfungsi bila tak ada ruh? Tak boleh berfungsi dengan baik. Apa yang kekal pada mereka hanyalah kerangka Islam. Dari segi frame-nya nampak Islam, tapi gambar kaku, tak ada ruh. Jadi gambarlah, semata-mata gambar sahaja. Jadi atas dasar inilah ulama-ulama dan mursyid-mursyid yang beramal menasihati manusia agar masuk berada bersama golongan sufi. Memandangkan tasawuf penting, maka ulama-ulama bagi nasihat perlunya belajar tasawuf dengan ulama-ulama tasawuf, dan sentiasa bersuhbah dengan mereka, sentiasa berdamping dengan mereka, sentiasa bermuamalat dengan mereka, supaya muamalat kita terkesan dengan muamalat mereka. Bila kita bergaul dengan orang yang baik, muamalat kita jadi baik. Bila kita bergaul dengan orang yang rosak, muamalat kita lama-lama jadi rosak, seperti mana orang yang kita kawani, orang yang kita bersahabat. Sahabat-sahabat Nabi, mengapa akhlak mereka begitu mulia? Kerana mereka bergaul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak mereka terkesan dengan akhlak Nabi. Akhlak mereka ditiru daripada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama kata, kalau kita tidak bergaul dengan para sufi, kita tak bergaul dengan ulama-ulama tasawuf yang hati mereka bersih, maka bagaimana hati kita nak jadi bersih? Kerana kita tidak ada kesan pergaulan. Jadi ulama-ulama kata kena sentiasa bersuhbah dengan mereka. Tujuannya supaya mereka menghimpunkan di antara jasad Islam dan ruhnya. Baru ada ruh. Jasad saja dipanggil mayat. Kita semua telah tahu. Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala menyebut muka surat 15. Dia kata, ad-dukhulu ma'as sufiyah, masuk duduk beserta ulama-ulama sufi, orang-orang sufi, belajar dengan orang-orang sufi, orang tasawuf, fardun ainun, fardu ain, wajib. Sembahyang wajib, puasa wajib, belajar dengan ulama tasawuf juga wajib, kata Imam Al-Ghazali. Fardu ain. Jadi Al-Faqih aqulu fardu ain, fardu ain, fardu ain, belajar tasawuf ini. Dalilnya kita dah dengar dah, daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada kata-kata ulama. Dia kata, kenapa? Idz la yakhlu ahadun min aibin illa al-anbiya alaihi wassalatu wassalam. Kerana setiap manusia tidak sunyi daripada keaiban. Semua manusia ada keaiban kecuali para Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita perlu belajar tasawuf. Sebab kita tidak bebas daripada keaiban, kata Imam Al-Ghazali. Kata Abu Hasan Al-Syadzili pula rahimahullahu taala, dia kata man lam yataghalghal fi ilmina hadza, sesiapa yang tidak mempelajari ilmu kami ini, ilmu tasawuf, mata musirran 'alal kabair, dia mati dalam keadaan berkekalan buat dosa besar. Wa huwa la yadri, sedangkan dia tidak sedar dia berada dalam dosa besar. Bila tak bertaubat, maknanya berkekalan melakukan dosa besar sehinggalah dia mati. Abu Hasan Asy-Syadzili kata mata musirran 'alal kabair, dia mati dalam keadaan berkekalan buat dosa besar. Wa huwa la yashkur, dia tak sedar. Jadi ini yang bagi tahu kepada kita, ulama-ulama mengatakan bahawa belajar ilmu tasawuf ini adalah wajib. Walaqad saddaqa fima qala, dan Syekh Ibn Allan pula dia kata memang betul apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali. Fa ayyu syakhsin ya akhi, wahai saudaraku, dia kata
Fa ayyu syakhsin ya akhi yasumu wa la ya'jibu bisawmih. Mana ada manusia yang puasa tidak takjub dengan puasa dia. Dia puasa 1 hari boleh. Aku puasa lebih baik daripada si anu. Sebab si anu puasa dia tak jaga mulut dia. Itu ujub. Memandang diri lebih baik daripada orang lain. Ujub. Ujub dosa besar. Jadi Syekh Ibn Allan kata, siapa yang puasa yang tidak ujub dengan puasa dia. Wa ayyu syakhsin yusalli wa la ya'jibu bi salatih. Siapa yang sembahyang tak rasa ujub dengan sembahyang dia. Wa hakadha sa'irut ta'at. Begitulah semua ketaatan-ketaatan yang lain. Manusia ada perasaan angkuh, takabur, ujub, bangga diri dengan amalan. Kalau tak ada banyak, sedikit. Sedikit pun bila haram, bila dosa besar tak juga haram di sisi agama. Bila perjalanan sukar ditempuhi oleh jiwa yang tidak sempurna, maka manusia hendaklah mengharunginya dengan penuh keazaman, nekat betul-betul nak mempelajari ilmu tasawuf. Perlu sabar dan perlu mujahadah sehingga dirinya selamat dari kejauhan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Perlu ada pengorbanan, di samping perlu berjumpa dengan ulama-ulama murabbi yang mursyid. Fudail bin Iyad menyebut, Fudail bin Iyad ni adalah salah seorang ulama tabi'in. Tabi'in ni dia sempat jumpa dengan sahabat, tak sempat jumpa dengan Nabi SAW. Dia di tabi'in, ya, dalam kurun yang terbaik kata Nabi SAW. Apa kata Syekh Fudail bin Iyad? Dia kata, alaika bi tariqil haqq. Hendaklah engkau berada di jalan kebenaran, landasan kebenaran. Wala tastauhishu biqillatis salikin. Jangan engkau menjauhkan dirimu daripada jalan yang benar itu kerana qillatis salikin, sedikitnya manusia yang berada di jalan kebenaran. Jangan kamu rasa tak sih belajar tasawuf. Sebab apa? Sikitnya orang belajar tasawuf. Jangan kamu rasa macam tak mau pergi masjid. Sebab apa? Sikitnya orang pergi masjid, ramai yang pergi ke tempat lain. Fudail bin Iyad kata, alaika bi tariqil haqq. Hendaklah kamu sentiasa berada di landasan kebenaran. Wala tastauhishu liqillatis salikin. Jangan kamu merasa sedih nak mengelakkan diri daripada jalan kebenaran kerana sedikitnya manusia yang melalui jalan yang benar itu. Bila tengok sikit, tak best, tak seronok. Tak apa, sikit, lama-lama manusia akan faham tentang agama, lama-lama dia akan jadi ramai. Macam kita pada hari ini, sikit saja tuan-tuan. Tapi pelopor kepada pengajian ini, pelopor kepada pengajian kitab fiqh, kitab tafsir, pahalanya tidak sama dengan orang yang datang setelah manusia berduyun-duyun datang. Masa dulu belajar-belajar awal-awal, dulu 10 orang, 15 orang, dia dapat pahala yang begitu banyak. Kenapa? Kerana dia yang menyebabkan orang lain minat untuk belajar. Aku tengok si fulan tu seminggu 4-5 kali pergi masjid belajar ilmu agama. Jadi orang lain pun tengok, macam ada sesuatu yang best, dia belajar. Aku pun nak pergi juga. Orang kemudian yang pergi, pahalanya dapat kepada golongan yang menjadi pelopor kepada majlis pengajian agama. Jadi jangan kita rasa sedih dengan sebab jumlah kita sikit saja belajar ilmu apa-apa sekalipun. Kata Fudail bin Iyad, wa iyyaka wa tariqal batil. Dan berwaspadalah engkau daripada jalan kesesatan, jalan kebatilan. Kau kena hati-hati. Kalau benda sesat, benda batil, benda salah, kau kena hati-hati. Wala taghtarru bi kathratil halikin. Janganlah engkau terpedaya dengan sebab ramai orang yang ikut benda-benda yang tak elok. Benda batil tuan-tuan memang disukai oleh nafsu. Jadi orang pun ramai bila buat konsep, ramai. Sebab apa? Disukai oleh nafsu. Bila buat pengajian tak ramai. Jadi jangan kita terpedaya, kata Syekh. Memang begini lumrah hidup. Jalan kebenaran bukan bergantung kepada ramai ataupun sedikitnya manusia. Zaman Nabi SAW, Nabi seorang tuan-tuan.
Nabi seorang, tapi Nabi bersama jamaah. Alaika bil jamaah, hendaklah kamu berada bersama jamaah. Sedangkan pada masa itu Nabi seorang. Kemudian masuk Islam Siti Khadijah, kemudian masuk Islam Abu Bakar, maka ada 4-5 orang tetap juga dikira sebagai jemaah. Sebab apa? Sebab mereka berada di landasan kebenaran. Kata Syekh begitu. Setiap kali kamu merasa jemu kerana bersendirian, belajar, beramal, tasawuf, seorang-seorang saja, satu kampung kita, pandanglah kepada sahabatmu yang telah pergi. Kawan-kawan kita ramai dah meninggalkan kita. Ada meninggalkan kita waktu muda, ada meninggalkan kita waktu pertengahan usia. Kalau kita dah berumur, kita masih lagi berada di dunia, mereka telah pun melalui alam akhirat, alam kubur. Jadi tengok kawan-kawan kita. Jadi Syekh kata, berusahalah bersungguh-sungguh mengikuti mereka dan janganlah kamu lihat selain mereka, kerana yang selain dari sahabatmu itu sedikit pun tidak dapat membantumu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tengok orang yang pergi ke tempat-tempat yang tidak menentu, jangan kita tengok orang yang pergi ke tempat permainan sahaja, jangan kita tengok kepada orang yang pergi kepada majlis-majlis yang melalaikan sahaja. Kenapa? Bila kita tengok benda begini, dia akan menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Syekh kata tidak dapat membantumu mendekatkan diri kepada Allah. Yang kita nak bersumpah, berkawan, bergaul, manusia yang mampu mendekatkan diri kita kepada Allah, apabila mereka memanggilmu. Ada orang-orang yang tak suka kita belajar ilmu agama, khususnya ilmu tasawuf. Bila mereka cakap kepada kita sekian, menggoda kita supaya kita tak belajar ilmu-ilmu yang elok, Syekh kata, apabila mereka memanggil kamu semasa dalam perjalananmu menuju Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah berpaling kepadanya. Jangan toleh. Dia kata kepada mereka, kerana bila kamu berpaling, mereka akan menghalangimu. Berpaling pun Syekh tak bagi berpaling, apatah lagi ikut. Ini yang kita namakan jangan pandang belakang. Jadi rasanya setakat itulah untuk malam ni. Insya pun dah masuk. Aku lupa di atas. Astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma tahhir qulubana wa li ashabina ya دعوا فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.